Azmin Ali, Ketua Penerangan Perikatan Nasional PN, telah mengeluarkan kenyataan yang kontroversi mengenai reformasi yang pernah diperjuangkan oleh Pakatan Harapan PH. Dalam satu ceramah di Kluang, beliau menyatakan bahawa semangat dan roh reformasi yang pernah dilaungkan oleh PH telah mati selepas mereka berjaya membentuk kerajaan di Putrajaya. Bagi Azmin, perjuangan reformasi yang dibawa oleh PH kini hanyalah bayangan palsu yang sudah menyimpang jauh dari prinsip asal. Azmin turut mengkritik keras kerajaan hari ini yang menurutnya telah mengabaikan banyak janji yang dilaungkan sewaktu kempen reformasi dahulu. Salah satu isu yang dibangkitkan oleh beliau adalah pemimpin yang menghadapi tuduhan rasuah tetapi masih diangkat sebagai pemimpin tertinggi negara. Isu ini amat sensitif dan menggugat kredibiliti kerajaan sedia ada. Azmin mempersoalkan bagaimana pemimpin yang mempunyai 47 pertuduhan rasuah di mahkamah boleh terus memegang jawatan. Adakah ini selari dengan semangat reformasi yang asalnya berjuang menentang amalan rasuah dan salah guna kuasa? Lebih dari itu, Azmin turut membangkitkan isu-isu lain yang dianggap sebagai bukti bahawa kerajaan hari ini menekan kehidupan rakyat. Beliau menyebutkan masalah kenaikan harga minyak, cukai yang membebankan dan kekurangan bekalan beras di pasaran sebagai contoh tindakan kerajaan yang menzalimi rakyat. Persoalan besar yang timbul di sini adalah apakah tindakan kerajaan sekarang benar-benar berpihak kepada rakyat atau hanya sekadar memperjuangkan agenda politik tertentu? Adakah beban hidup rakyat semakin ringan atau bertambah berat di bawah pentadbiran ini? Dalam ucapannya, Azmin menyeru rakyat agar menghantar mesej yang jelas kepada kerajaan di Putrajaya dan juga kerajaan negeri Johor. Menurut beliau, kerajaan harus lebih proaktif dan peduli terhadap kesusahan rakyat, bukan menekan dengan menaikkan cukai atau mengabaikan kebajikan mereka. Namun begitu, sejauh manakah seruan Azmin ini mampu menggerakkan sokongan rakyat? Apakah rakyat kini bersedia untuk membangkit menentang tindakan-tindakan kerajaan yang dianggap menekan ini? Selain itu, Azmin turut mempertikaikan himpunan keadilan suara rakyat, Suara Keramat yang dianjurkan oleh kerajaan. Himpunan ini yang bakal diadakan di Stadium Axiata, Bukit Jalil, dikatakan bertujuan untuk memperingati perjuangan reformasi yang kononnya telah membawa Malaysia ke era Malaysia Madani. Namun Azmin tidak yakin perhimpunan ini akan dapat sambutan daripada rakyat. Malah, beliau mendakwa bahawa kaki tangan kerajaan akan dikerah untuk memenuhi stadium. Ini adalah suatu dakwaan yang mengundang persoalan besar, yaitu adakah kerajaan benar-benar perlu mengheret kaki tangan awam untuk menghadiri ceramah politik? Apakah relevannya melibatkan mereka dalam acara politik yang dikatakan sudah kehilangan semangat asal reformasi? Azmin juga tidak teragak-agak untuk menonjolkan dirinya sebagai peluang reformasi tulen bersama-sama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau mendakwa bahawa Anwar Ibrahim dan barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan bukanlah reformis sebenar. Sebaliknya, mereka telah mengkhianati mandat rakyat. Menurut Azmin, beliau merupakan individu pertama yang ditangkap pada 16 September 1998 sebelum Anwar, dan beliau dipaksa memberikan keterangan palsu dalam tahanan. Namun begitu, adakah ini benar-benar menggambarkan Azmin sebagai pejuang reformasi yang setia? Atau adakah ini hanya strategi politik untuk menarik simpati rakyat dan mengalihkan perhatian daripada isu-isu semasa yang lebih kritikal? Dalam pernyataannya, Azmin turut menyindir ramai pemimpin yang kini berada dalam barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan, menyatakan bahawa mereka dahulu lari ke luar negara semasa zaman perjuangan reformasi. Beliau menyebut negara seperti Indonesia, Australia, dan United Kingdom sebagai destinasi tempat para pemimpin ini melarikan diri.
Persoalannya, adakah dakwaan ini bertujuan untuk merosakkan imej pemimpin-pemimpin tersebut, atau adakah ia sekadar permainan politik yang bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan Azmin dalam arena politik tanah air? Tidak dapat dinafikan bahwa kenyataan Azmin membuka ruang kepada pelbagai persoalan besar. Jika benar semangat reformasi telah mati, apakah masa depan untuk rakyat Malaysia yang dahulunya menaruh harapan besar kepada perubahan politik? Apakah rakyat masih percaya kepada janji-janji reformasi yang pernah dilaungkan oleh PH? Atau adakah mereka kini terasa tertipu? Tambahan lagi dengan tuduhan-tuduhan rasuah yang masih menghantui kerajaan, bagaimana rakyat dapat memastikan bahwa prinsip accountability dan integriti masih dipertahankan? Di samping itu, wujud persoalan mengenai peranan kaki tangan awam dalam senario politik semasa. Adakah benar-benar mereka dipaksa untuk menghadiri acara-acara politik, atau adakah ini hanya spekulasi? Dan lebih penting lagi, apakah rakyat kini masih melihat reformasi sebagai satu perjuangan yang relevan, atau adakah ia sudah menjadi sejarah yang hanya tinggal dalam kenangan? Dalam konteks politik yang semakin mencabar dan penuh dengan tuduhan balas, rakyat kini perlu berfikir secara mendalam tentang arah tuju negara. Adakah kita sedang menuju ke arah reformasi sebenar, atau adakah kita hanya berputar dalam kitaran politik yang sama? Kenyataan Azmin ini walaupun pedas, memberikan ruang kepada perbincangan yang lebih mendalam tentang masa depan politik Malaysia dan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan nasib rakyat tidak terus terabai.